Terima kasih rakan kita Fakrul Razi dan juga Nadirah ya. Terima kasih dan juga kepada Auda. Terima kasih mengikuti langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap Auda semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan juga kita juga turut mendoakan ya apa jurusan dan juga aktiviti yang bakal dijalankan pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Dan untuk pengetahuan lebih sekitar, Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini nampak cerah saja dan kita mengharapkan agar peju aktiviti dan juga urusan yang berjalan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Kalau ada saya bacakan dulu satu makluman mengenai dengan jadual program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar-pelajar yang berumur 16 sehingga 17 tahun yang telah pun bermula kemarin sehingga 18 hari bulan November 2021, yang mana pada hari ini akan diteruskan lagi bagi sekolah Arab Blight dan juga sekolah Misia St. Angeles Ria, dan juga esok 10 hari bulan November 2021 akan dijalankan bagi Sekolah Rendah Sungai Tali Lumut, Sekolah Rendah Sungai Liang, Sekolah Rendah Penaga, Sekolah Rendah Lumut, Sekolah Rendah Muhammad Alam Seria, Sekolah Rendah Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin dan juga Sekolah Menengah Perdana Wazir. Dan juga kepada ibu bapa dan juga penjaga ingin juga kita mengingatkan ya bahawa untuk memastikan anak-anak BIS kita bersarapan pagi bagi sesi pagi ini dan bersedia dengan dokumen-dokumen yang diperlukan iaitu borang persetujuan dan juga borang screening quest, dan juga kepada ibu bapa dan penjaga untuk memastikan dan juga mengemaskini aplikasi BruHealth anak-anak BIS kita dan menyediakan nombor BruHIMS para pelajar. Baiklah, itu dia satu info semasa dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Siapa yang tidak menyukai seni? Tentu saja semua orang menyukai seni. Seni dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, misalnya lukisan, fotografi dan lain-lain. Lukisan pun tidak harus di atas kertas sahaja, melainkan di berbagai benda yang dapat kita aplikasikan untuk dilukis. Melukis di atas kain tidaklah mudah, tergantung pada jenis kain yang akan dilukis. Oleh kerana itu, memerlukan kesabaran yang tinggi dan ketekunan dalam mengerjakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Alhamdulillah, syukur. Baik, kami ingin mengetahuilah, mungkin boleh kita ceritakan sejak bila berminat dengan aktiviti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai minat lukisan ini sebenarnya sudah lama. Kira 30 tahun yang lalu, di mana masa itu aku di sekolah menengah. Waktu itu subjek yang paling diminati adalah subjek lukisan lah. Masa itu baru-baru meminati subjek lukisan ini, memang banyak cabarannya lah. Permulaan agak sukar untuk membiasakan diri lah melukis ni, sebab tangan pun kaku masa tu baru-baru kan lukis. Apatah lagi bila sampai bahagian mewarna, agak mencabar untuk membuat kombinasi warna-warna yang tertentu bagi lukisan yang betul. Alhamdulillah, selepas beberapa teknik yang diajar dengan betul oleh cikgu-cikgu, alhamdulillah sampai sekarang ini dipraktikkanlah cara-cara melukis itu. Baik, dari mana BIS kita mendapat idea untuk melukis itu? Idea biasanya datang secara spontan lah. Jika sengaja duduk berfikir untuk mencari idea, memang lambat lah kalau bagi saya lah. Selalunya apabila melakukan sesuatu kerja, aktiviti harian ataupun suatu bersembang dengan kawan-kawan, tiba-tiba idea itu datang, disimpan. Dan apabila ada masa, idea itu nanti digunakan untuk mereka lukisan lah. Jadi macam mana dengan kepuasan yang diperolehi dari
aktiviti melukis ini? Kalau dari segi kepuasan adalah apabila siapnya satu lukisan itu, Tani akan melihat lukisan atau hasil lukisan itu apakah sama dengan apa yang telah Tani rancangkan tadi. Biarpun lukisan itu indah 100% sama dengan apa yang kita rancangkan, tetapi kita akan merasa berpuas hati sebab berjaya menyampaikan hajat yang tersirat di pikiran tadi. Andai kata ingin melukis bentuk bunga ataupun buah ataupun apapun kelihatan. Jadi bila sudah siap, alhamdulillah, dan memang rasa puas. Minat beliau dalam menghasilkan lukisan amat menebal sehingga sanggup menghabiskan kebanyakan masanya dengan melukis pada masa terluang. Baginya, apa yang dilakukan itu tidak sia-sia kerana semakin ramai mula menunjukkan minat dan menghargai kreativiti beliau walaupun hanya untuk suka-suka. Melukis ibarat satu terapi dan dapat menenangkan diri daripada tekanan harian. Sesebuah karya cantik dapat dihasilkan dengan jayanya, semuanya bergantung pada minat dan semangat juang yang tinggi. Material yang digunakan macam mana? Macam baju, jenis apakah? Macam beg, macam mana tu kita? Kalau melukis di baju, lain lagi tu persediaannya. Selain daripada alat tulis, alat warna, baju yang biasa saya gunakan adalah dari jenis cotton ataupun canvas. Jika baju-baju saya lebih selesa menggunakan jenis cotton sebab cotton lebih cepat menyerap warna-warna fabrik yang saya gunakan. Kalau beg, biasanya kain yang daripada jenis canvas. Jadi apabila warna yang sudah serap, nanti di masa akan datang walaupun dicuci, warnanya tidak akan hilang. Jadi akhir sekali, macam mana perancangan untuk masa akan datang? Belum ada perancangan yang lebih jauh lagi lah masa ni, tapi buat sementara ni lukisan ni dan membuat baju atau beg ni hanya sekadar untuk mengisi masa lapang, kira hobi sampingan lah. Apatah lagi masa ni Tani menghadapi pandemik ni, Tani ada moto yang di mana katakan teranah di rumah, tapi di rumah jangan teranah. Jadi itu salah satu daripada cara untuk Tani mengisi masa selain sebagai terapi diri sendiri yang benarnya. Melukis ini juga melatih Tani untuk bersabar dalam menghadapi cabaran, untuk menyiapkan satu-satu desain ataupun desain di baju ataupun beg lah. Baik, terima kasih kita sebab sudi mengongsikan mengenai hobi kita dalam melukisan ni lah. Assalamualaikum kita. Sama, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Setiap insan di atas muka bumi ini dilahirkan dengan bakat yang tersendiri. Kadang-kala tidak tercapai oleh akal kita tentang sesuatu perkara, namun ianya mampu dihasilkan.